Ayat ini surah Muhammad ayat yang ke-33, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan ataupun Allah Ta'ala memulakan surah ini kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu mereka-mereka yang dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga orang beriman ini dapat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat ini, tuan-tuan, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Allah Ta'ala mengarahkan, memerintahkan orang beriman supaya mentaati Allah dan juga mentaati Rasul. Ta'ala kamu kepada Allah dan ta'ala kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu rosakkan dan jangan kamu gugurkan segala amalan baik yang pernah kamu lakukan. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul secara menyeluruh, dan ketaatan ini yang diperintahkan oleh Allah. Makna taat itu sendiri, kalau dirujuk dalam kamus dalam bahasa Arab, yang dikatakan taat ini ialah ibadatulillah wal inqiyadu li awamirihi. Yang dikatakan taat itu ialah beribadah kerana Allah, beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja, tuan-tuan, yang kita buat hari ini dalam hidup kita, pastikan niatnya kerana Allah. Innamal a'malu binniyat. Pastikan kita senantiasa memperbarui niat tadi. Apa saja ibadah yang kita buat, ibadah ni tak semestinya sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Duduk dengan kuliah pun ibadah, makan pun ibadah, minum pun ibadah, salam pagi lepas ni pun ibadah, kalau diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu semua, tuan-tuan, dalam hidup kita, bangun pagi sampailah kita tidur malam, itu semua dapat ibadah kalau kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya ketaatan secara menyeluruh. Lawan kepada ketaatan itu, tuan-tuan, lawan kepada kalimah ketaatan itu ialah maksiat. Lawan kepada ketaatan itu ialah maksiat. Maksiat ini, tuan-tuan, maknanya begitu luas. Bukan hanya maksiat itu hanya apa yang kita faham mungkin melihat perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Malah perkataan maksiat itu sendiri sebenarnya, tuan-tuan, begitu luas. Tak sembahyang pun maksiat, tak puasa pun maksiat. Apa lagi? Tak bayar zakat juga maksiat. Mempersekutukan Allah juga maksiat. Apa yang dilarang oleh Allah dia buat, maka itu dikatakan maksiat. Dalam hal ini, tuan-tuan, bagaimana seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir, dia mengatakan bahawasanya disebabkan ketaatan kepada Allah itulah merupakan jalan kebahagiaan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Maknanya, tuan-tuan, apa yang dah kita lakukan yang namanya ketaatan itu, sebenarnya itulah yang namanya kebahagiaan. Itulah namanya kebahagiaan. Sembahyang, puasa, zakat ini, tuan-tuan, itulah yang dikatakan kebahagiaan yang hakiki di dunia. Sebelum kita sembahyang, perasaan kita berbeza. Lepas kita sembahyang, kita rasa begitu lega, tuan-tuan. Puasa pun begitu juga. Dah saat kita nak berbuka, ya Allah, bunyilah lega. Sebab apa, tuan-tuan? Sebenarnya lega itulah yang namanya kebahagiaan hidup di dunia, sebab dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Ibnu Katsir, itulah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu
barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala akan masukkan di dalam syurga. Inilah yang dikatakan kebahagiaan akhirat. Allah Ta'ala akan letakkan kita ni tuan-tuan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata ulama, ada lagi kebahagiaan yang lebih klimak daripada syurga ini. Wah, kemudian yang lebih klimak lagi, kata ulama, iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga. Bagaimana bertemu? Meninggal dulu. Dah meninggal, nanti kita akan dihisap. Lepas dihisap itu ini, penghujungnya jika kita dimasukkan, insya-Allah mudah-mudahan dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu tuan-tuan, yang namanya klimak yang hakiki akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya tuan-tuan, sebaliknya, lawan kepada ketaatan tadi maksiat, sebaliknya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang derhaka, orang-orang yang melakukan maksiat, tidak mentaati Allah dan Rasul, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan mereka ini. Allah Ta'ala ingatkan mereka ini dengan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang derhaka, barang siapa yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul, wa ta'addahu hudahu, dia tambah lagi pula, dia tambah dengan melampaui batas atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tak sembahyang tak apa, dia tambah lagi pula dengan namanya melampaui batas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lampu merah dilanggar, ya kan? Ini jadi manusia ni. Atas dunia dia tak ambil peduli. Dia tak ambil peduli tentang ketaatan ini. Dan mereka ini, tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ingatkan mereka ini. Allah Ta'ala ingatkan mereka ini, yudkhilhu naran, masuk neraka. Orang ini yang lampu hijau, lampu merah ni dilanggar je dalam hidup dia, tak ambil peduli tentang ketaatan ini, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan setakat tu, bukan setakat masuk neraka, khalidan fiha, kekal pula dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, sebab apa dia kekal? Sebab apa, tuan-tuan? Ulama berselisih pendapat mengenai dengan ayat ini. Di antaranya, sebab apa dia kekal? Sebab dia ubah hukum Allah. Diubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan oleh Allah. Hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu dia ubah. Di antaranya mengenai dengan hukum ilmu faraid. Angka itu diubah. Ilmu faraid, tuan-tuan, hak tetap hak. Kita tak boleh pusing konah kod lain. Kalau kita konah kod lain, yang tak dapat, yang dapat sikit, yang jadi ini. Macam cerita Piramli, kan? Saat bapaknya mata apa? Bapaknya meninggal, isteri kita bola pun. Apa nama bapak tu? Bola Peraja. Itulah lebih kurang ceritanya. Abangnya tak adil cara pembahagian harta pesaka. Abdul Wahab tak dapat. Abdul Wahab ini tidak adil, betul tak adil. Pembahagian kena sama rata. Tapi itu yang berlaku dalam kehidupan kita, contohnya kita lihat harta pusaka tak dibagi mengikut angkanya, nombornya, seperti mana ketetapan dalam surah An-Nisa. Jadi kata ulama, sebahagian yang mengatakan barang siapa yang ubah hukum ini kekal dalam neraka. Ketetapan sembahyang 2 rakaat dikata 3, sembahyang fardu dikata niat ni tak payah kita tunaikan. Niat ni sembahyang, apa sembahyang? Niat ni. Jadi yang ni, tuan-tuan, yang ubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sebahagian ulama menerusi ayat ini kata inilah yang dikatakan khalidan fiha wa lahu adzab muhin, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Azab yang sangat menghinakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin daripada merosakkan amalan baik yang pernah dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan amalan. Menerusi ayat tadi, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu merosakkan segala amalan baik yang kamu lakukan. Jadi para ulama juga berselisih pendapat mengenai dengan perkara ini. Apakah yang dikatakan perbuatan yang terlarang itu? Jadi tuan-tuan, dalam kita mentaati Allah dan Rasul dalam hidup kita ini, dalam masa yang sama kita kena juga ambil tahu tentang larangan ini. Jangan kita rasa syok sendiri, tak apa kot, tak kisah kot. Rupanya tuan-tuan, kalau terkena terpalit dengan yang namanya perkara ini, perbuatan terlarang ini, amalan dulu-dulu yang 40 tahun, 50 tahun yang dah kita buat, haba'an mansura, hilang begitu saja, seperti debu yang berterbangan, kata Allah. Ini bahaya tuan. Dalam kita beribadah, ingatkan kepada anak, ingatkan kepada isteri, ingatkan kepada kawan-kawan, ingatkan kepada mara. Dalam kita memberi ketaatan ini, dia ada pantang larang ni. Dia ada pantang larang, jangan langgar je. Yang pertama tuan-tuan, yang pertama ini menurut Imam Fakhrul Razi, dalam tafsir Fakhrul Razi. Pendapat ini merupakan pendapat majoriti ulama yang mengatakan tentang amalan yang boleh membatalkan perbuatan yang boleh membatalkan amalan baik itu. Yang pertama ialah syirik, iaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan, dan sama ada dengan niat. Ini tuan-tuan yang kadang-kadang ia berlaku dalam kehidupan manusia tanpa disedari. Apa? Disedari. Cakap ikut dan je. Cakap ikut dan. Kalau ditilik balik rupanya, ya Allah, dah tersasar daripada akidah yang sebenarnya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan ini tuan-tuan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti yang mana amalan itu akan hilang. La in asyrakta la yahbitanna amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbitanna amaluk, nescaya hapuslah segala amalan baik yang pernah kamu lakukan. Ini bahaya di syirik. Bahaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada suatu doa yang diajar oleh Nabi kepada sahabat. Satu ketika bagaimana Nabi panggil sahabat. Hadis ini daripada Abu Musa Asy'ari. Nabi panggil sahabat, lalu Nabi mengatakan bahawasanya hendaklah kamu takut daripada melakukan syirik. Sebab itu tuan-tuan, kerana ia merupakan suatu perkara yang sangat sulit, yang sangat complicated, yang lebih sulit daripada melantainya semut. Semut, kalau tuan-tuan tengok kehidupan semut ini memang terlalu complicated. Tuan-tuan berada di bangunan yang tinggi pun, tuan-tuan tinggal makanan manis ni, semua datang. Bangunan 9-10 tingkat, mana datang semua ni? Mana datang semua ni? Complicated kan? Tak terfikir adanya semut di bangunan yang tinggi itu. Nampak? Itu yang kita lihat sendiri. Kalau kita tengok dia punya kehidupan pun, semut dia pun macam, yalah, begitulah. Mukanya sama,
kehidupan ni pun begitulah seperti mana yang kita lihat. Terlalu rumit kalau nak dilihat secara dekat. Jadi kata Nabi SAW, syirik macam tu, terlalu rumit. Maksud terlalu rumit ini, ada di antara manusia yang terpaling dan terkena dengan penyakit ini. Sama ada dia sedar ataupun tak sedar, ada rumit. Sama ada dia sedar dia buat perkara syirik ini, ataupun dia tak tahu selama ni syirik dia tak tahu. Bila ditanya syirik, inilah tuan-tuan yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Itu Nabi ajar dalam sebuah hadis, doa elakkan syirik. Kalau boleh tuan-tuan, doa ini yang diajar kepada sahabat ini, iaitu kata Nabi, bacalah boleh sebanyak 3 kali setiap hari. Kalau tuan-tuan buka dalam buku kecil Maghfirah, dalam tu ada dimuatkan, ataupun tuan-tuan download, ataupun tuan-tuan type lah, elak doa elak syirik. Kalau boleh tuan-tuan kita hafal, kita amal. Di samping kita nak tambah rezeki, nak tambah iman, nak tambah itu, tambah ini dalam hidup kita, jangan lupa doa elak syirik ini. Sebab Nabi kata rumit macam melangkahnya semut atas muka bumi ini. Nabi ajar tuan-tuan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam. Baca pagi, baca petang, baca petang, baca pagi. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada, ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada melakukan syirik akan sesuatu yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah daripada apa jua perkara syirik yang kami tidak tahu. Nampak? Ada syirik tuan-tuan dalam hidup manusia ini, memang dia tahu benda itu salah, dia langgar juga. Dia tahu benda itu salah, dia langgar juga. Yang ini kita nak minta ampun kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Kalau ikut hukum tadi, syirik ini amalan akan terhapus, habis. Dia buat 40 tahun, 50 tahun, habis. Kalau dia sudah berkahwin, dia akan berpisah secara otomatis. Mana boleh laki-laki Islam katanya isterinya ataupun suaminya ataupun sebaliknya, kalau dah terkeluar daripada agama dengan Tuhan, kita putus, terpisah. Harta pusaka tak boleh diwarisi, banyak lagi akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga itu. Kesan daripada syirik ini. Contohlah tuan-tuan, contoh. Dan perkara ini berlaku lagi dalam masyarakat. Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan pun pernah dengar. Dulu tuan-tuan, masa saya kecil, tak kecil sangatlah, dalam sekitar umur 10 hingga 15 tahun, masyarakat saya, jadi dalam satu masyarakat saya ni masih lagi mempercayai, diajar kepada generasi muda ini, dia kata, kalau kamu masuk hutan, jangan lupa doa ini. Dia ajar doa juga. Datuk nenek tumpang lalu, cucu nak lalu. Datuk nenek tumpang lalu, cucu nak lalu. Lalu kita pergi ke hutan, datuk nenek tumpang lalu, cucu nak lalu. Kita minta kat siapa tuan-tuan pada saat itu? Yang kita sedar sebenarnya begitu salah. Kita ajar pula kepada orang lain pada perkara yang boleh merosakkan akidah. Kepercayaan, pokok ketapang, ada pentiana. Kita tak tahulah tuan-tuan. Kepercayaan usul, ada penunggu. Kepercayaan di kubur ada hantu. Hari ini kubur tu ada hantu, kan? Kubur tu, kita buat Islam kena ziarah kubur. Kalau ada kubur berhantu, Tuhan cukup percayaan kita. Ziarah kubur, hari Khamis ziarah kubur, setiap minggu ziarah kubur. Itu tuan-tuan, kubur yang
kita lihat hari ini memang cukup menakutkan. Syaitan ini pandai. Kalau itulah kepercayaan orang ramai tentang kubur tu ada hantu, dia terpacak kayu kan. Dia akan terpacak melongok gitu. Itu yang kadang-kadang kita lalu kat kubur nampak tu kan. Sebab kubur tempat yang sangat menakutkan, dan ini menjadi keyakinan dalam hidup kita. Bahaya ini. Dia akan menjadi satu keyakinan. Kubur ini cukup menakutkan. Kalau tuan-tuan pergi ke arah highway, kalau dari sini sebelah kiri kan, yang namanya kubur Raudhatul Sakinah. Di wilayah ada satu kubur namanya Raudhatul Sakinah. Kubur tu kalau tuan-tuan tengok rasa macam nak berkelah lah. Kubur yang, tanah kubur yang tidak menakutkan. Memang tersusun indah, rapi dan sebagainya. Kita tengok pun tak takut pun. Tak macam kubur-kubur yang sebelum daripada dia kan. Bertingkat-tingkat lah, itulah, warna-warni lah. Kalau kita rumah kita tal sikit warna hijau, kubur kita pun pesan, aku mati tal warna hijau. 3 tingkat, 3 tingkat. Letak pokok lah, letak pokok mangga lah, ikut dan kepala kita tu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Macam-macam bentuk kubur yang kita buat. Itulah hantu suka duduk kan. Jadi kalau di Selangor, kalau di belah-belah Elmina, bagaimana Syekh Nabi menuliskan tapak tanah ada 50 ekar. Kalau tuan-tuan berhajat, manalah tahu satu ketika tanah kubur dah penuh bang. Tanamlah dekat sana boleh. Itu memang orang panggil freehold. Siapa saja boleh tanam macam dekat Raudhatul Sakinah. Ada setengah tempat kadang-kadang tempat tanah kubur dia. Dia tak bagi masuk. You bukan orang sini, you know kat sini, you pergi tempat lain. Dia tak bagi masuk tanah kubur kawasan Abalong. You nak you pergi tempat lain. Jadi di sana tuan-tuan di Elmina sana 50 ekar dibagi kepada masyarakat untuk dikendalikan, dan tempat tu dibuka untuk orang awam. Tak buka lagi lah. InsyaAllah akan dibuka 10 ekar dulu. Jadi dia ceritakan kepada kita tanah kubur ni nak buat macam Raudhatul Sakinah. Macam Raudhatul Sakinah. Itu tuan-tuan perkara syirik yang kita sedar, tapi kadang-kadang kita buat. Masih berlaku lagi tuan-tuan yang anak, kelahiran anak masih lagi diletak tangkal warna hitam, masih diletak tangkal kat perut, diikat dalam ayat Al-Quran dan sebagainya. Wah, ini satu kepercayaan yang perlu diteliti balik. Isi saya, diingatkan saya tuan-tuan di kampung ni. Apa tuan-tuan? Kampung dia percaya kalau seorang isteri meninggal waktu bersalin, jenazah tu dicocok tubuh. Sampai hari ini abad yang ke-20 ni masih percaya tentang hal itu. Kita sebab apa cocok tak tubuh jenazah? Takut nanti mati jadi putianak. Ini kepercayaan yang saya sebut tadi masih lagi ada dalam masyarakat. Ini tuan-tuan yang kita sebut tadi, nak elakkan syirik yang kita sedar ianya berlaku depan mata kita dan kadang-kadang kita buat. Dan kata Nabi SAW, wa nastaghfiru liman la na'lamu, ada yang benda syirik ini perkara yang kita tidak tahu, tak tahu benda itu syirik tapi buat. Jadi kita nak minta lindung kepada Allah supaya jangan terkena dengan perkara yang kita tak tahu. Kalau boleh kita disedarkan tentang perkara kau tak boleh. Itu pun kita minta kepada Allah. Jadi banyak contoh lah tuan-tuan. Melalui perkataan misalnya. Melalui perkataan yang biasa kita dengar. Yang mengatakan bahawa alam ini nature. Oh, bahaya tuan. Alam ini bukan nature. Alam ini bukan nature. Dah bulan 12. Banjir lah macam mana? Oh, bahaya. Hati-hati itulah. Saya sebut tadi dengan perkataan. Hati-hati dengan tindakan mungkin, ataupun dengan niat. Jadi dalam hidup kita
yang kita sebut tadi, sekali lagi, berhati-hati saat kita memperkatakan sesuatu itu, tambah pula mengenai dengan yang dikatakan syirik kepada Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ini pendapat yang agak komprehensif, dan pendapat ini merupakan pendapat yang disebut sebagai memenuhi pandangan-pandangan ulama yang lain, dimuatkan dalam satu pendapat. Itu pendapat daripada Hasan Basri, pendapat daripada Az-Zuhri. Pendapat mereka ini merupakan pendapat daripada tabi'in. Mereka ini tabi'in. Tabi'in ini itu datang selepas sahabat. Jadi sahabat lihat Rasulullah, itu namanya sahabat. Tabi'in ini dia tidak melihat Rasulullah SAW, itu namanya tabi'in. Dia bersama dengan, hidup sezaman dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi tabi'in ini, Hasan Basri ataupun Zuhri ini, dia mengatakan bahawasanya yang boleh merosakkan amal baik kita ialah dengan melakukan dosa-dosa besar. Dengan melakukan dosa-dosa besar. Tuan, disebut tadi dalam kita beribadah ini, taat kepada Allah, jangan terkena yang namanya dosa besar ini. Kalau terkena bang, amalan baik yang kita dah buat selama ini akan hilang, kata ulama. Yang pertama, melakukan zina. Melakukan zina. Kalau dia bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Yang dia tak bertobat, kejap dia buat, kejap dia semayang, kejap dia buat, kejap dia puasa, kejap dia semayang, dia pergi haji. Maknanya dia taubat uluk-uluk. Istilahnya begitulah. Kejap buat, kejap tak, kejap buat, kejap tak. Jadi ibadah yang dia buat saat dia melakukan perbuatan yang terkutuk itu, amalan dia tidak diterima oleh Allah. Rugilah kan? Dia sedekah ke, dia apa pun tak diterima oleh Allah. Berzina. Sebab dalam hukuman Islam, hukum jenayah ini dalam Islam, hukum jenayah dalam Islam ini, hukum ini disebut sebagai hukum hudud. Hukum hudud, hukum had. Had ini yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan hukum zina ini merupakan hukum yang paling atas dan berteri. Hukuman ini tuan-tuan, jika dia sudah berkahwin melakukan zina, akan direjam mati. Jika dia belum berkahwin melakukan zina, seperti mana dalam film Sedarah Padi. Sedarah Padi kan, adukan dan darah. Tunang dia pergi perang. Tunang laki-laki itu pergi perang. Rodin Ahmad ni cerita apa? Cerita itulah begitu ya. Dia tinggalkan tunang dia, jumpa pula dengan dia punya ex-girlfriend. Adukan dan darah, bertemu tuan-tuan di bawah sebuah pondok hujan pula. Lepas itu berlaku perzinaan di antara adukan dan darah, dan akhirnya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dihutan 100 sebatan. Jadi dalam Islam begitu, orang yang belum berkahwin melakukan zina akan disebat 100 kali rotan. Tapi bukan dalam cerita itu, bukan bentuk begitu rotannya. Tuan-tuan, kalau sivil sekali rotan pecah badan. Kalau 100 lunyai tuan-tuan, badan tu lunyai. Dalam Islam sebatan 100 dalam bentuk pengajaran kepada orang yang melakukan perzinahan. Jadi yang pertama, ringkasnya, dosa besar orang yang melakukan zina. Dan zina ini tuan-tuan, kita kena faham juga makna zina itu. Ini seperti mana disebut dalam kitab-kitab. Untuk kita faham zina ini ibarat sebatang pen yang dicucur yang dicucur dalam dakwat, dalam tempat dakwat. Itu baru kita zina. Tapi hanya sekadar nampak batang pen. Nampak batang pen belum lagi dikatakan zina. Ataupun hanya meletakkan batang pen tadi di permukaan dakwat tadi, pun belum dikatakan zina. Jadi zina tuan-tuan, syaratnya begitu ketat.
hanya dilihat oleh 4 orang. Tak boleh menggunakan telefon, tak boleh menggunakan CCTV, tak digunakan pakai dalam ketetapan tuduhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa besar ini ialah qazaf. Qazaf ini tuan-tuan menuduh wanita yang baik melakukan zina. Jadi mulut kita ni tuan-tuan, kalau boleh insurankan dulu. Mulut kita ni kalau boleh diinsurankan dulu. Jangan main lepas ketika bercakap. Banyak kes yang kita jumpa ni tuan-tuan, tambah-tambah pula kes khalwat ini. Duduk berdua-duaan, kita nak tangkap mulut tu, berzina lah. Dia tak nampak yang batang pet ni dengan tempat dakwah tu, tiba-tiba dia kata zina tuan-tuan. Maknanya dia dah menuduh seseorang itu melakukan zina, yang sedangkan dia tak nampak. Itu khalwat dia. Itu hanya khalwat, duduk berdua-duaan. Jadi mulut kena hati-hati. Sebab kalau kita tuduh saja tanpa bukti, yang buktinya 4 orang tadi, lelaki yang melihat kejadian itu, maka hukuman dia berbalik kepada orang yang menuduh. Apa hukuman dia tuan-tuan? 80 kali sebatan. Orang yang menuduh tanpa bukti ini. Dan dia tergolong daripada golongan orang-orang fasik. 2. Dan yang ketiganya, tidak diterima saksinya selama-lamanya. Allah. Kata ulama, qazaf ini juga berlaku kepada tuduhan kepada laki-laki. Jadi bang, hati-hati, tuduhan kepada laki-laki yang melakukan homoseksual. Awak tak nampak, dia buat. Awak tak nampak, cuma awak dengar aja. Awak dengar dan awak hanya melihat dalam ataupun dalam viral, diviralkan. Iyalah, betul lah ini. Kaki lah. Hati-hati tuan-tuan, hati-hati sebut tadi. Kalau tuduhan itu kepada laki-laki juga, kata ulama, dia akan terpalit dengan hukuman qazaf. 2. Ringkas dia 2 tuan-tuan. Dan yang ketiganya ialah dosa besar ini minum arak dan berjudi. Minum arak ini ibu segala kejahatan. Lepas minum arak ni tuan-tuan pun tahulah, kesalahan-kesalahan yang dia buat. Memandu pun tak betul memandu kan, membahayakan orang lain. Kalau dia minum arak pula, nampak wanita ni pula dia nak buat sesuatu kepada wanita itu. Pendek kata, kesan daripada minum arak ini terlalu buruk dalam kehidupan seseorang. Jadi melakukan atau minum arak dan juga berjudi ini termasuk dosa-dosa besar. Dia sembahyang, dia puasa, dalam masa dia berjudi, tikam nombor dan bertutur lah, ikutlah seumpama dengannya. Malam dia sembahyang, saat dia beribadah itu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak terima ibadahnya. Allah, rugilah. Besok di akhirat tengok, buka balik buku tengok kosong. Rupanya dalam masa yang sama dia melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan larangan ini kata ulama boleh merosakkan amalan baik yang pernah dibuat. Jalan yang terbaik ialah tubu ila Allah taubatan nasuha. Dia kena bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, apa yang dia pernah buat dulu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan yang keempatnya, memakan harta anak yatim. Siapa yang jaga anak yatim, hati-hati dalam amanah memegang harta anak yatim itu. Jangan dibelanjakan. Ada orang tuan-tuan, harta anak yatim itulah dia nak lanyak dia, nak extend rumah lah depan belakang. Ibu ingat kalau kematian suami, ada anak yatim tu, anak kita juga kan, anak perempuan, jangan makan hartanya, jangan gunalah. Kata ulama yang boleh digunakan ialah hanya untuk pendidikan saja.
Jangan extend rumah depan belakang. Extend. Dan suami meninggal, duit pun ada, extend. Jangan beli kereta Proton X70 besar katanya nabung anak pergi sekolah katanya. Jangan kata. Jangan guna duit mereka. Sebab ini merupakan amanah kepada pemegang harta. Kalau dia guna juga, dia dah melakukan dosa besar. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kelimanya membunuh. Bunuh diri. Ini tuan-tuan yang banyak berlaku juga dalam masyarakat. Kalau mengikut di perangkaan tahun 2010, satu hari 6 kematian berlaku yang namanya kes membunuh atau membunuh diri. 6 satu hari, kali dengan sebulan, kali dengan setahun, hampir 2000 lebih kes yang berlaku yang namanya bunuh diri. Baik. Dan seterusnya syirik seperti mana yang disebut tadi, dah sebut riba. Sistem riba. Sistem riba ni tuan-tuan yang banyak berlaku dalam kehidupan masyarakat. Insurans kereta, insurans rumah, insurans nyawa, beli rumah. Ada orang kata dah terbeli Ustaz. Okey, dah terbeli, tobatlah kepada Allah. Itu rumah yang pertama, yang rumah kedua. Dah tahu benda ni salah, minta ampunlah kepada Allah supaya mengampunkan. Jangan buat kali kedua. Insurans tahun ni dah mati, tukar insurans takaful contohnya. Motor, kereta, jangan kita memudah-mudahkan perkara yang melibatkan ribawiyah ini. Jangan kita bermudah-mudah melibatkan ribawiyah ini. Ada masjid di Selangor ni tuan-tuan. Saya tak tahu dah AJK ni, tapi itu dululah, tak apalah, dia dah sedar pun. Diletak di masjid ini di bank yang konvensional. Letak bank konvensional. Mungkin dia tak sedar pun. Dan ini dia dah pergi faham. AJK baru yang dah faham, ubahlah. Jangan letakkan di masjid ini di akaun konvensional, bank konvensional. Tukar, keluar balik masuk dalam akaun Islamic banking. Baik. Riba, sihir, jangan buat tadi sihir ini. Ikutlah 77 ke lah, apa namanya ni, apa dengannya, lari daripada medan peperangan, dan yang sepuluhnya ialah melakukan homoseksual dan lesbian. Jadi kan kepada saudara kita yang dah terjerumus dengan homoseksual dan lesbian ini, ingatkan saat dia buat ibadah ini, takut amalan ini tak diterima. Bertobatlah kepada Allah. Yang ini 10 tuan-tuan secara komprehensif pendapat daripada Imam Qurtubi. Lalu ulama ada tambah, ulama ditambah 11 atau 12 daripada Syekh Syarawi. Seorang sedangkan dia buat perkara kesalahan itu, kata Imam Syarawi, dia telah melakukan dosa besar. Apabila melakukan dosa besar, seperti mana tadi kesannya ialah amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kes di mahkamah, tuan-tuan, kes ni banyak berlaku kepada orang lelaki. Sebab apa? Banyak kes dia dah talak isteri dia. Jadi apabila dia talak, dia tak rujuk kat mahkamah ni masalahnya orang lelaki ni bang. Ni orang lelaki ni cerita man to man ni panggil. Man to man ni bukan man to woman ni. Apa dia talakkan isteri dia? Dia pun buat je. Sepatutnya dia rujuk kepada mahkamah. Dia rujuk. Yang baru saja talak dah jatuh satu. Tapi dia buat dia macam tak kisah pun, ada lagi dua tadi. Ada lagi dua. Ada lagi dua. Kalau berlaku kan, ingatkan pergi mahkamah kan. Jadi apabila dia berlaku, dia pun tak ambil kisah. Dah 5 tahun, 6 tahun berlaku, dia pun dah lupa. Orang lelaki ni kamu dah lupa. Perempuan susah nak delete. Orang alam sama dia lupa ataupun dia ingat, tapi dia sengaja buat lupa. Puk berlaku kes kali kedua, dia talakkan isteri dia. Bang, dah 2 bang, kena isteri kat bang. Dah 2 tahun, bila? Dia kata, bila ni? Bila I talakkan you? Dia dah lupa apa yang pernah dia sebut.
Ini kes tak merujuk mahkamah ni. Apabila berlaku perceraian, ini kes yang sangat bahaya tuan-tuan. Ingat orang lelaki tentang perkara ini. Tuan-tuan, kalau isteri pergi ke mahkamah menyatakan tentang hal yang pernah laki-laki disebut dulu punya, yang laki-laki dia tak mengaku, ni biasanya dia akan menggunakan makan tak habis lah. Kalau kita ingat, kita sengaja satu kot, bawa lupa pula, yang lebih bahaya dalam konteks kesan kepada pernikahan itu sendiri. Ialah patut dan dua dia ingat satu, dia tahu dia nak elakkan daripada kejadian itu. Tuk-tuk kalau dah 3 kali, istilahnya apa, cerita buta, lagi bahaya juga. Sebab tu 3 dia kata 2, ini akan memberi kesan impak dalam kehidupan rumah tangga. Bahaya. Dan yang akhirnya ialah melakukan fasik. Yang ke-12, fasik. Apa makna fasik? Yang mudah kita nak faham, fasik ini apa tuan-tuan? Iaitu dia dah keluar daripada ketetapan agama Islam. Khuruj min ta'atillah, dia dah keluar daripada ketaatan kepada Allah. Seperti mereka yang ingkar daripada menunaikan tanggungjawab agama, kewajipan agama, sembahyang, puasa, zakat. Bila dikata jumlah sembahyang, belum seru, belum dapat seru. Kau percaya tak kewajipan sembahyang tu ada Quran? Aku percaya. Puasa tu aku percaya. Tapi aku malas buat. Sembahyang ni aku malas. Puasa ni pun aku betul. Zakat ni, aku bayar zakat. Habis dia dia. Aku percaya kefarduan wajib, kefarduan zakat itu, tapi aku tak nak keluar sebab apa, dia akan mengurangkan harta aku. Dia guna-guna aku tuan-tuan. Orang yang macam ni dikategorikan orang-orang fasik. Tapi kalau dia menafikan, mana ada sembahyang, mana ada puasa, mana ada zakat yang ni, dia dah terkeluar kan. Yang ni dia dah macam terkeluar lah. Bukan macam dah terkeluar daripada namanya Islam itu. Sebab apa? Dia menafikan tak ada sembahyang. Sedangkan dalam Islam, sembahyang itu merupakan suatu kewajipan. Baik, itu yang kedua tuan-tuan. Saya ringkas yang ketiga dan keempat sekali lalu je. Kata Ibnu Abbas, penyakit hati itu riya, sumara dan ujub. Yang ni buat amalan saat yang dibuat ini tak diterima. Riya, tunjuk-tunjuk. Dia pergi ibadah tu, dia nak tunjuk. Itu juga amalan yang dia buat tak diterima. Dan yang keduanya, sum'ah. Sum'ah ni apa? Dia buat kerja ibadat ini untuk mendapat pujian, like. Hati-hati tuan-tuan, orang yang main Facebook ini, yang like ni, saat dia melakukan kebaikan ini, hati-hati je. Bukan tak boleh, pastikan niat dia kena betul. Pastikan niat dia kerana Allah yang sebagaimana disebut tadi. Jangan sampai dibuat kerja tadi bagi tujuan untuk mendapat pujian. Kalau niatnya untuk mendapat pujian, itu namanya sum'ah, penyakit hati. Dan yang ketiganya ujub. Ujub ni tuan-tuan, dia perasaan yang dia paling handsome dekat FBI ni. Dia tengok bayi tak handsome, aku paling dia perasaan hati. Dia rasa diri dia lah yang paling cantik dekat FBI ni. Tak adalah seperti aku. Orang yang perasan dalam ibadah yang dia buat, yang dia tengok muka ni bukan muka Qiyamulai. Aku saja seorang Qiyamulai malam tadi. Yang itu tuan-tuan, apa yang dibuat malam tadi punya Qiyamulai tak diterima oleh Allah SWT. Ini muka segar ni bukan muka Qiyamulai ni. Dalam hati dia tengok muka segar ni bukan muka Qiyamulai. Kau tengok aku ngantuk-ngantuk ni, Qiyamulai aku ni. Orang yang perasan dalam ibadah itu namanya wujud, dan saat dia buat amalan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Akhirnya, keempat, sedekah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Saat kita sedekah ni tuan-tuan, jangan rosakkan sedekah kita. Jangan kita rosakkan sedekah kita. Iaitu dengan manni wal azhar. Apa yang dah kita bagi kat masjid, apa yang dah bagi kat surau udah, apa yang dah kita bagi kat isteri, apa yang dah kita bagi anak, tutup, kunci. Itu dah punya sedekah, dah selesai kan. Pahala kita dah dapat, insya-Allah. Tapi kalau kita cerita balik,
Mandi ini apa tuan-tuan? Mandi ni dicerita yang dia dah bagi, lalu dicerita balik. Ini kipas contoh. Apa yang dibagi dicerita balik kepada orang yang dia bagi. Itu bahaya tuan-tuan ni. La tubtilus sadaqatikum bil mani. Apa yang kita bagi dah. Jadi itu mulut kunci. Jangan cerita balik. Yang kedua, azab. Azab ini apa tuan-tuan? Dia bagi, diungkit balik. Itu dia cerita. Dia ungkit sehingga kan orang yang menerima derma itu hati dia sakit tuan. Nasib baik aku bagi kau, tak bagi kau melepek kau. Bahasa dia. Nasib baik aku bagi tu. Kalau tak ada aku, kau ni memang apa kedada lah kau ni. Sakit hati tak saat kita menerima hadiah ataupun derma itu tuan-tuan. Sakit. Kepada isteri, kepada anak-anak. Kalau ayah tahulah macam ni, jadinya kau ni dalam aku pijak. Rugi dua ayah 100,000 belanja sampai 10 tahun, sampai 5 tahun. Kalau sampai 5 ke 10 tahun sampai ke ijazah tu ayah bagi. Tiba-tiba ini aku bagi. Aku tak halal kan? Bapak kan ni. Yang itu juga apa yang kita bagi sedekah kepada anak-anak yang pelajaran, jangan diungkit-ungkit. Nasihat okey. Begitu juga kepada isteri. Dah bagi. Tuk nak berpisah. Tak berpisah. Bagi balik. Bagi balik. Kereta saya bagi itu nak balik. Apa yang pernah saya bagi dulu, buat balik. Sakit hati tak tuan-tuan, puan-puan saat menerima sedekah itu daripada sang suami? Sesuatu sakit hati. Jadi apa yang dah kita bagi pada anak, pada isteri, jangan ungkit sehingga menyakitkan hati orang yang menerima. Jadi itu tuan-tuan 4 perkara yang kata ulama yang boleh merosakkan amalan baik yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk kita sentiasa berhati-hati dalam saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.